Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 16 September 2020. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. 13 kes positif baharu direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes di negeri ini meningkat kepada 877. Kesemua kes baharu itu adalah kes tempatan melibatkan 10 rakyat tempatan dan 3 warga asing. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media di Putrajaya berkata kes baharu itu termasuk 8 daripada kluster baharu iaitu kluster pulau di Kunak. Baki 5 kes lagi melibatkan 4 daripada kluster Benteng Lahad Datu yang mana 3 adalah warga asing. Sementara 1 kes dikesan menerusi saringan rujukan dari Hospital Sempurna ke Hospital Tawau. Mengulas lanjut mengenai kluster pulau, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, kes indeks kluster itu melibatkan seorang wanita rakyat Malaysia berusia 68 tahun yang ditemukan tidak sedarkan diri di rumah dan dibawa ke Hospital Kunak. Beliau kini dirawat di ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, 8 lagi kes positif telah dikesan melibatkan ahli keluarga wanita berkenaan. Mengulas perkembangan kluster Benteng LD, beliau berkata pertambahan 4 kes baharu hari ini menjadikan jumlah terkumpul kes positif kluster itu sebanyak 424 kes. Sementara itu, berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 454 kes sedang dirawat. Kesejahteraan dan kemakmuran yang dinikmati di negara ini perlu terus dipelihara oleh semua lapisan masyarakat meskipun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Dalam ucapan sepenuh Hari Malaysia 2020, Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, 16 September merupakan tarikh yang cukup membawa pengertian kepada rakyat di negeri ini. Alhamdulillah, 16 September merupakan satu tarikh yang kita cukup membawa pengertian kepada kita di mana permufakatan itu dapat direalisasikan. Saya berharap semua lapisan masyarakat yang ada, walaupun kita dipisah oleh lautan Cina Selatan, Tanah Semenanjung, negeri Sabah dan Sarawak, namun demikian kita kena jaga dan pelihara negara kita. Menurut Datuk Shafie, perjuangan membentuk negara ini merupakan satu permufakatan yang kental dan perlu dicontohi dalam mengekalkan kesatuan masyarakat negara kita. Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu hari ini disambut dengan norma baharu bagi pematuhan prosedur operasi standard SOP. Sambutan bermula 8 pagi hingga 10.30 pagi. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Mariam Omar Matusim berkata sebagai mematuhi SOP ditetapkan, sambutan Hari Malaysia dibuat secara tertutup dan hanya dihadiri penjawat awam. Namun demikian di sebalik pandemik ini banyak peraturan-peraturan baru yang kita dapati dan yang kita terjemahkan dalam cara kita bekerja, terutama dalam kita menangani isu penjarakan fizikal, dan itu sebenarnya kalau kita melihat sesuatu yang sangat baik. Beliau yang juga pengurusi sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi, siaran Sabah FM di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Walaupun disambut dengan norma baharu, Mariam yakin ia dapat memupuk semangat cintakan tanah air dalam kalangan rakyat dan generasi muda di negeri ini. Di sebalik kesibukan berkempen menjelang pilihan raya DUN Sabah, semangat patriotisme tetap tertanam di dalam jiwa rakyat. Di daerah Tuaran, beberapa kampung menerusi kawasan rukun tetangga KRT menyertai pertandingan hiasan bendera sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi memeriahkan lagi sambutan hari bersejarah itu. KRT Kampung Bolong Baru Tuaran turut tidak ketinggalan bersama-sama mewarnai program menarik berkenaan. Faisal Jamal ada laporannya. Saya kini berada di hadapan kediaman Tuan Haji Kauli Rohani yang memanifestasikan jiwa kemerdekaan dan Hari Malaysia ketika kesibukan parti-parti politik bertanding pada pilihan raya umum DUN Sabah
kali ini. Menurut Haji Kauli, beliau mula menghias perkarangan masuk rumahnya sebelum Hari Kebangsaan 31 Ogos lalu. Tujuannya bukan sekadar mengindahkan kediamannya, malah untuk memberi aspirasi kepada orang lain, terutama mereka yang sering melalui laluan hadapan rumahnya. Mesejnya untuk menanam rasa cintakan negara selain menghayati erti kemerdekaan dan kebersamaan. Supaya kami pun jadi teladan sama orang kampung, sebab saya bekas orang tua ketua kampung juga. Kami kasih cantik tempat ini bukan untuk aku saja, untuk kami anak beranak, tapi ini untuk semua nama Kampung Baru, Bolong Baru. Ini merupakan kali pertama KRT Kampung Bolong Baru menyertai pertandingan menghias sempena Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia sejak ia ditubuhkan 7 tahun lalu. Sebanyak 17 dari 43 KRT di daerah Tuaran memeriahkan pertandingan hiasan ini anjuran Jabatan Perpaduan Negeri. Selama ini kami yang program apa sajalah untuk anjuran KRT melalui Semada daerah Tuaran kami ikut. So, pernah kami dapat KRT yang terbaik. Program sebegini harus menjadi contoh agar aspirasi kebangsaan dapat ditanam dan secara tidak langsung melahirkan rasa cinta dan sayang kepada negara. Biar berbeza pandangan dan fahaman, ingatlah, kita tetap rakyat Malaysia, tidak kira dari mana asal negeri kita. Faisal Jamal, Berita RTM. Rasa cinta kepada negara yang mendalam mencetuskan inspirasi kepada Sabturani Angsa 72 tahun dari Tawau untuk menyimpan pelbagai barangan lama termasuk dari zaman pemerintahan Jepun di kediamannya. Ia merupakan koleksi keluarga serta mempunyai nilai sentimen tinggi dan turut menjadi tumpuan orang ramai. Sebut saja USBA yang bermaksud untuk semua bangsa agama, ramai di Tawau yang tahu lokasinya, iaitu di Kampung Batu Payung. Berbagai barangan lama disimpan di rumah berkenaan, antaranya lampu rumah api, jam kunci, bateri kereta, kamera dan piring hitam yang turut mendapat permintaan untuk dijual. Namun, Sabturani nekat untuk menyimpan khazanah lama itu. Ia turut menarik minat pelancong tempatan dan luar negara seperti Jepun, Amerika Syarikat dan Thailand. Harapan saya semua Kampung Batu Payung ini jadi persinggahan pelancong luar dan dalam. Marilah kita bersatu padu, jangan negara Malaysia yang sudah merdeka ini terjajah kembali. Cukuplah yang berlalu. Berkongsi minat yang sama pengasas bersama Discover Tawau, Azlan Laudin Martin, 56 tahun mengumpul gambar lama yang memaparkan lokasi dan aktiviti sekitar Tawau dari era 40-an hingga 80-an. Selain mendapatkannya sendiri, Azlan turut melakukan pertukaran dengan rakan yang mempunyai minat sama. Beliau juga mendapat barangan lama daripada mereka yang sudi menderma. Kami tahu dengan benda ni yang ada sesuatu yang menarik dan ada cerita sendiri dan ada sejarahnya, maka dengan izin Allah ramai orang datang menderma dan meletakkan benda tersebut kepada kami lah. Di mana separuh pada barang ini kami simpan di perpustakaan wilayah Tawau. Jadi bila kita compile, kita kumpul, ikut dia punya zaman tu, yang lama, yang baru, yang terawal semasa Jepun pun ada juga. Bagi memastikan sejarah negara khususnya Tawau tidak dilupakan, Azlan dan Sabturani berharap lebih ramai yang sudi berkongsi barangan maupun gambar lama khususnya yang mempunyai nilai bersejarah untuk tatapan umum. Program Kayuhan Marathon Berbasikal Jalur Gemilang Malaysia Prihatin yang bermula 23 Ogos lalu di Kota Kinabalu berakhir semalam. Kayuhan merentasi beberapa daerah termasuk Tuaran, Sandakan, Semporna dan Tawau. 200 peserta itu turut menjelajah Kelabakan, Keningau, Beaufort, Sepitang dan Kuala Penyu sebelum kembali semula ke Kota Kinabalu. Kayuhan yang sepatutnya berakhir di Padang Merdeka Kota Kinabalu terpaksa dibatalkan berikutan cuaca buruk. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian Muhammad Yusri Abdullah, program anjuran Kementerian Belia dan Sukan Sabah ini diadakan sempena sambutan Hari Malaysia bagi memupuk perpaduan kaum. Di samping kita dapat
menggalakkan seluruh masyarakat mengibarkan bendera. Kita juga semuanya mengajak seluruh masyarakat untuk sentiasa bersatu padu agar hidup aman dan damai walaupun kita terdiri daripada pelbagai etnik, kat mazmuk, dan itulah tujuan utama pihak KBS. Majlis penutupan di Padang Majlis Daerah Putatan ini disempurnakan Pegawai Daerah Zainuddin Haji Awang. Sementara itu, peserta ditemui turut berkongsi harapan dan pengertian sambutan Hari Malaysia. Hari Malaysia ni agak berbeza sikit pada tahun ini sebab pandemik COVID-19. Sesuailah dengan tema Hari Malaysia iaitu Malaysia Prihatin, di mana kita semua bersatu hati menghapuskan pandemik COVID-19 ni. Dari Hari Malaysia ni rasanya kita menyatukanlah semua masyarakat untuk membantras gejala ni. Rasa sungguh gembira jugalah kalau ikut dia punya umum lah kan, ini untuk peringatan Pak. Betul-betul Sabah merdeka ini terbentuknya Malaysia lah 31 tu. Itu untuk Semenanjung, tapi kita ini 16 hari bulan 9 itulah kita punya Hari Malaysia Day lah. Bagi atlet triathlon Yatim Zainal Abidin, aktiviti berpasukan merupakan antara platform terbaik untuk meningkatkan rasa cinta kepada negara. Berasa bersyukur, alhamdulillah saya bawa nama Sabah dan nama Malaysia sekali dalam mencuburi bidang triathlon ini untuk tahun depan. Jadi difahamkan juga semangat kesukanan itu perlu ada sebenarnya kan pada setiap atlet di luar sana. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Kami daripada Resda mengucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Prihatin. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muni bin Muhammad Daud, Ketua Kampung Karokan, Kuala Penyu, mengucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Prihatin. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Sebelum berpisah, kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat Hari Malaysia. Malaysia Prihatin. Salam hormat.